Okey, soalan pertama, ayat tu mengatakan bahawa di mana pun, fa'inama tuwallu, ke mana pun kamu mengarahkan wajah kamu, fathamma wajhullah. Di situ ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah dekat sini adalah masalah terjemahan, ya. Kalau kita rujuk kepada syair-syair Arab, ya, syair-syair Arab, sebab nak faham Quran ni kita kena rujuk kepada syair-syair Arab purba, ya, Arab klasik, bukan purba. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa klasik sebenarnya. Dia bukan bahasa Arab moden, dia bahasa klasik. Bila orang Arab cakap tentang ibtigha' wajhullah ataupun mengharapkan wajah ataupun mengarah kepada wajah, dia bukan bermaksud sesuatu yang literal secara zahir, ya. Dia bukan bermaksud sesuatu yang literal ataupun secara zahir. Ayat tersebut, kalau kita mengikut kepada maksud bahasa Arab klasik, mengharapkan ataupun memalingkan wajah awak kepada mana-mana sahaja, di sana ada wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ia merujuk kepada di sana ada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Awak boleh mendapatkan keredaan Allah tak kira ke mana pun awak arahkan wajah awak. Maksud dia begini, kalau awak nak solat, awak tak tahu kiblat mana, awak tak ada ilmu untuk mencari kiblat, dan awak tak ada kompas, awak tak ada phone, maka dalam keadaan begitu, awak agak-agak sahaja. Awak agak-agak kerana di mana-mana pun awak boleh mendapat redha Allah. Bahasa Arab ni berkias dia bila kita kata mengharapkan wajah sesuatu. Sebab Allah sebut dalam Quran ibtigha' wajhillah, kan? Mengharapkan wajah Allah. Apa maksud mengharapkan wajah Allah? Mengharapkan wajah Allah dalam Al-Quran bermaksud mengharapkan redha Allah. Jadi, bila kita buka sebahagian tafsir, ya, yang menafsirkan fa'inama tuwallu fathamma wajhullah, mengatakan bahawa tak kira ke mana arah pun kamu arahkan wajah kamu, kamu tetap boleh dapat redha Allah. Kamu boleh dapat wajah Allah. Di situ ada wajah Allah. Maksudnya di situ ada redha Allah. Di mana pun kamu berada, ke mana arah kamu palingkan ketika kamu solat kalau kamu tak tahu kiblat. Dekat mana pun kamu buat kebaikan, di mana pun kamu berada, kamu boleh mendapat redha Allah. Tak kira siapa kamu, di mana kamu boleh mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu boleh bertemu dengan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Wajah di situ bermaksud redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi wajah ni bukan bermaksud redha saja. Dalam ayat lain dia boleh bermaksud lain. Ini kena belajar tafsir. Kena belajar ilmu balaghah, ilmu bayan, macam-macam ilmu kena belajar untuk kita faham. Contoh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang berada dalam alam ini akan binasa. Yang kekal apa? Apa yang kekal? Wajah Allah yang kekal. Takkan kita nak ambil secara zahir, kan? Wajah dekat situ bukanlah bermaksud wajah yang kita faham. Wajah dekat sini adalah bermaksud yang ada hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Redha Allah. Semua akan binasa. Yang akan kekal hanyalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia dengan mengharapkan redha Allah. Itulah yang akan kekal sehingga selama-lamanya. Saya ulang lagi sekali. Allah kata apa? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua di atas alam ini akan binasa dan yang akan kekal adalah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama menafsirkan sebahagiannya dengan membawa maksud semua akan binasa. Alam ni akan binasa, duit kita akan binasa, nyawa kita akan binasa, kesihatan kita akan binasa. Tetapi amalan yang kita buat untuk wajah Allah, amalan yang kita buat untuk dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan binasa. Itu yang Allah istilahkan dalam suratul Kahf, al-baqiyatus salihat. Amalan-amalan baik yang akan berbaki. Maksudnya amalan-amalan baik inilah yang akan kekal, dia akan baki, dia akan bersifat kekal. Yang lain semua akan binasa. Kecuali amalan yang kita buat mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. So itu maksud fa aina ma tuwallu fathamma wajhullah. Kemana pun kamu arahkan wajah kamu, kamu boleh dapat redha Allah. Kamu boleh dapat wajah Allah. Maksud wajah Allah tu kamu boleh dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Lagi satu, kalau kita kata, oh, saya menghadap pokok, Allah ada dekat pokok, Allah ada dekat langit, Allah ada. Tidak. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bersepakat bahawa Allah wujud tidak bertempat. Kalau kita kata bahawa Allah berada di depan bila kita menghadap ke depan, Allah berada di kanan bila kita menghadap ke kanan, maksudnya kita mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu bertempat. Allah tidak bertempat. Allah Subhanahu Wa Taala tidak
bertempat. Dan kita tak boleh kata Allah di dalam Kaabah, walaupun Kaabah tu dia panggil Baitullah, kan, dia panggil rumah Allah. Itu bahasa kiasan, bukan Allah duduk kat dalam Kaabah tu. Itu Kaabah tu adalah batu tanda penyatuan kiblat umat Islam. Tapi dipanggil sebagai Baitullah, nampak tak? Jadi dipanggil sebagai rumah Allah. Bukan bermakna Allah duduk dalam tu, tidak. Tapi di situlah manusia mengarahkan solat mereka untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.